Okey. Semua yang dah masuk, typekan nama pada ruang chat. Typekan nama pada ruang chat. Ada beberapa perkara yang cikgu nak terangkan sebelum mula kelas. Okey, masih ada lagi yang baru masuk. Kejap Okey, ada beberapa perkara boleh dengar tak suara cikgu dengan jelas? Boleh. Okey, kamu dengar pertama, mulai minggu ini. Mulai minggu. Okey, mulai minggu ini kita bincang soalan macam biasalah dalam Google Meet kan. Semua jalan kerja, semua jawapan cikgu tunjukkan. Kemudian, lepas kamu dah semak, semua dah betul, kamu tandakan pakai pen merah kan? Betul tak? Betul. Okey, lepas dah tanda pakai pen merah, kamu ada tambahan satu lagi tugasan mulai minggu ini dan minggu-minggu seterusnya. Cikgu akan bagi link Google Form untuk kamu hantarkan tugasan yang kamu dah siapkan tu. Dah siap tanda dah pakai pen merah tu. Katalah minggu ni sepatutnya kita perlu buat 3 muka surat kan? 3 muka surat. Jadi 3 muka surat tu kamu kena hantar dalam Google Form tu. Bermakna cikgu nak kamu hantar 1 muka surat 1 gambar. Kan kadang-kala ada murid yang hantar dia sekali. Dia snap 2 muka surat 1 gambar. Saya tak nak. Nanti susah saya nak tengok sebab dia kecil kan. Jadi 1 muka surat 1 gambar dihantar di dalam Google Form. Jangan main hantar je, kena semak dulu. Macam mana cara nak semak? Buka balik Google Form, buka balik video YouTube yang cikgu rakam. Itu cara kamu nak semak. Kata dah buat kan semua kan macam mana nak semak. Kalau tak yakin boleh tengok Google, boleh tengok video YouTube tu lah. Okay, kalau dah yakin semuanya betul, barulah snap, dah lengkap semua 3 muka surat tu, gambarnya dah ada, barulah buka Google Form tu dan hantar muka surat yang cikgu nak. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kemudian tugasan yang kamu hantar tu, gambar yang kamu dah hantar, cikgu akan semak. Lepas cikgu semak, cikgu akan hantar dalam Telegram, grup Telegram 5 Nilam Matematik. Cikgu akan hantar link dia punya pautan grup tu lah. Okey? Jelas tak?
Jelas. Jelas. Okey, perkara yang kedua ini adalah untuk murid-murid yang tidak dapat mengikuti Google Meet ni. Apa yang mereka perlu buat? Ni nanti sebab apa cikgu cakap, sebab nanti diorang buka juga video rakaman ni, so diorang dengarlah pesanan cikgu. Apa yang kamu perlu buat ialah bila kamu tak masuk Google Meet, kamu perlu buka rakaman melalui video YouTube yang cikgu bagi. Bila kamu dah buka video YouTube tu, kan, ada ruangan komen dekat situ. Betul tak, kelas? Betul. Ada ruangan komen. Pada ruangan komen tu cikgu nak awak typekan nama awak. Ini bagi murid yang tidak hadir Google Meet Yang mana dah hadir Google Meet hari ni kan kamu dah type nama kamu pada ruang chat. Tu dah tak perlu dah. Tapi kalau kamu nak masuk, nak tengok balik rakaman, nak fahamkan balik, masuk je lah, tengok je lah. Tak perlu type nama di ruang komen pada video YouTube tu. Tak perlu. Yang kena type nama pada komen, pada ruang komen kena type nama hanya untuk murid-murid yang tak dapat masuk Google Meet. Jadi dari situ cikgu boleh semak lah sama ada murid yang tak hadir, dia tengok ke tak tengok rakaman cikgu, dan juga cikgu boleh semak lah kat situ kan, senang. Okey? Boleh? Faham tak? Faham. Okey, contoh ruang komen tu cikgu tunjuk sekejap. Kat mana ruang komen tu? Okey, contoh kamu dah buka YouTube kan? Kamu dah buka link tu. Okay, kata kamu dah buka link. Katalah ni tahun 5 nilam. Okey, katalah yang ni kamu dah buka apa? Okey. Di sini ada ruang komen tu. Nampak tak di bawah gambar cikgu tu ada ruang komen. Okey, kamu boleh type tulis nama macam ni. Type tulis nama, hantar. Jadi cikgu tahulah, oh kamu dah tengok rakaman. Okey, jadi bermakna kamu dah mengikuti PDPR pada hari ini. Cikgu tak naklah setakat kamu letakkan nama pada link kehadiran saja. Tapi cikgu tak boleh semak sama ada kamu dah tengok ke belum tengok video yang ni. Okey? Boleh? Boleh. Alright. So, okey, kita mulakan PDPR kita ya. Muka surat 55 boleh? Boleh. Sekejap. Okey, kita terus pergi nombor 1 muka surat 55. Nombor 1 muka surat 55. Tujuh per 10 jam tambah dengan 45 jam. Macam mana kita nak tukarkan? Cara dia. Sebab ruang di bawah kawasan awak tu agak sempit. Jadi awak kena tulis kecil-kecil lah. Okey, tulis kecil-kecil. Jadi dekat sini sepatutnya 7 per 10 ni awak kena tukarkan dulu kepada minit. Macam mana cara nak tukar kepada minit?
kita kena ingat balik hubungan antara unit yang melibatkan unit-unit yang terlibat pada soalan 1 ni jam dan minit kan. Jadi apa hubungan antara jam dan minit? Hubungan mesti bermula dengan 1. Apa hubungan dia? 1 apa? 1 jam 60 minit. 60 Okey. minit. Betul, 1 jam 60 minit. Kalau 1 jam 60 minit, kita nak kenal pasti operasi apa kita nak buat ni kan. Jadi dekat sini adalah unit jam. Kita kena tukar kepada minit. Jadi jam pergi ke minit. Jam pergi ke minit maknanya dia anak panah bergerak ke mana? Ke kanan ke atau ke kiri? Kanan. Betul. Kalau ke kanan operasi apa kelas? Darab. Darab. Jadi kita akan buat operasi darab. Darab berapa? 60 minit. Kita akan darab 60. Nak darab berapa pun tak payah pening-pening fikir. Semua ada dalam hubungan unit ni. Takkan kita nak darab 1. Mestilah kita darab selain daripada angka 1 pada hubungan unit tu. Iaitu kita darab 60. Jadi dekat sini sepatutnya kamu buat begini. Kalau nak ringkaskan, kita boleh buat, kita buat ringkasan lah. Ringkas sebab buku kamu tu tak banyak ruang kan. Jadi kamu kena bahagikan 2. Bagi 2 bahagian di ruang bawahnya tu. Pertama kamu tukarkan 7/10 jam ni kepada minit dengan cara 7/10 darab dengan 60 minit. Okey. Macam mana cara kita nak potong? Cara nak potong, kita tengok sini ada sifar, sini ada sifar. Boleh potong tak? Boleh. 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 Jadi kita akan potong. Okey. Potong sifar sini dengan sifar situ. Atas dan bawah. Potong, potong. Jadi penyebut dah tinggal 1, tak payah pandang dah penyebut, tutup. Jadi 7 darab 6 berapa? 7 darab 6 kelas? 6 darab 6, 36, 7 darab 6, 42. Jadi 42 minit. Okey. Kemudian 7/10 jam ni tadi kita dah tukar kepada 42 minit kan. Jadi kat sini kita bolehlah menambahkan. Kita dah boleh terus menambah sebab unit jam kita dah dapat dah tukar kepada minit. Jadi langkah kerja di sebelah kiri ni pula awak terus buat bentuk lazim. Kalau ikutkan, kalau cara cikgu kena buat ayat matematik dulu. Tapi tak muat ruang. Kita terus buat bentuk lazim Okey, so nak buat bentuk lazim, kita mulakan 7/10 jam, kita dah tukar. Jadi ambil nilai yang kita dah tukar kepada minit tu, iaitu 42 minit. So, awak pun buat bentuk lazim 42 minit. Kita akan tambahkan dengan 45 minit di sini. 42 minit. Ini 42 minit. Jam tadi kita dah tukar kan, kita dapat 42 minit. 42 minit tambah dengan 45 minit. Buat bentuk lazim terus. Kamu buat sama-sama dengan cikgu ni. Garis mesti pakai pembaris. Gambar nanti nak kena hantar tu. Okey. Kemudian jumlahkanlah. Jumlahkan kita dapat 5, 2, 7, 4, 4, 8. So 87 minit. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey. Kemudian daripada 87 minit tu pula kita nak kena letakkan jawapan akhir dalam jam dan minit. Dekat sini kita ada minit aja. Kita tak boleh letak sini 87 minit kerana ada lebih 1 jam di dalam ini. Jadi kita kena keluarkan 1 jam untuk masukkan dalam unit jam. Dan baki minit baru kita masuk dekat tempat ruang unit minit ni. Jadi cara nak buatnya, ambil balik 87 minit. Kita akan tolakkan sejam. Tolak sejam maksudnya kita tolak dengan 60 minit. Okey. Jadi berapa minit baki yang tinggal? 7 tolak sifar 7, 8 tolak 6, 2. Bermakna apakah jawapan akhir kita ni? 1 jam 27 minit.
Betul. 1 jam 27 minit. Okey. Okey, boleh kelas? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh pergi soalan nombor 2? Kalau tak sempat nanti saya kena pergi laju ya. Kalau tak sempat awak boleh buka balik video YouTube. Nombor 2, boleh? Boleh. Boleh. Okey, nombor 2. Boleh. Nombor 2, 1/2 jam. 1/2 jam kena tukar dan juga 1.45 jam pun kena tukar juga. Okey, kita tengok macam mana cara nak tukar. 1/2 jam bermaksud 1 jam dan 1/2 jam. Maksudnya 1/2 ni adalah separuh. Kalau separuh jam mewakili berapa minit kelas? 30. 30. Jadi dekat minit. sini 1/2 jam adalah 1 jam 30 minit. Jadi dekat sini kita akan buat bentuk lazim lah. Bentuk lazim T. Sini jam, sini minit. Kita sediakan dulu. Untuk kita buat operasi tambah bagi dua-dua nilai jam ni. Okey. Pertama kita dah dapat tukar. Kita dah bahagikan, kita dah pecahkan 1/2 jam ni maksudnya 1 jam 30 minit. Setakat ni faham? Okey, 1/2 jam ni kita dah bawa ke sini. Bermakna dia adalah 1 jam 30 minit. Kemudian kita nak selesaikan 1.45 jam. 1.45 jam ni sebenarnya ialah 1.45 jam. Dia sebenarnya ialah 1 tambah 1 jam tambah 0.45 jam. Betul tak? Kelas? Betul ke tak ni? Jadi 1.45 jam ni kita ceraikan dulu. Maknanya kalau di depan ini di tempat sar, maknanya dia adalah 1 jam. Jadi letakkan 1 jam dekat sini. Kita akan tambah dah 1 jam dekat sini. Minit dia pula adalah 0.45 jam dalam unit jam. Kita tak boleh masuk dekat tempat minit. Kita tak boleh letak 0.45 jam di tempat minit. Jadi maksudnya 0.45 jam ni kita kena tukar dulu kepada minit. So cara nak tukar sama juga 0.45 kita kena darab berapa kelas? Sama juga macam soalan nombor 1 tadi. Dari jam nak ke minit kena buat operasi apa? Darab. Kita akan darab berapa? 60. Ya. Dari jam nak tukar kepada minit, kita akan darab 60. Darab 60. Okey. So sebab itulah dekat bentuk lazim bawah ni kita akan buat darab 60 juga. Darab 60. So selesaikan bentuk lazim awak. Okey. 5 darab sifar. 4 darab sifar. Kemudian sifar darab sifar. Sebelum buat operasi darab untuk sifir 6, kita kena tinggalkan satu kotak ni. Jangan diisi. Kemudian baru kita buat 5 darab 6. Berapa 5 darab 6? 30. 30. Okey, 3 kat sini, sifar kat sini. Kemudian 4 darab 6 tambah 3.
6, 12, 18, 24. 24 tambah 3, 27. 27. Kemudian sifar darab 6 tambah 2. Dapat? 2. 2. Okey. Dah siap, kita akan jumlahkan. So, jumlahkan. Sifar, 7, 2. Adakah ini 2,700 minit? Tak, sebab kita kena letak titik perpuluhan. Titik perpuluhan kat sini kita nak letak, kita kena ikut yang ada titik perpuluhan juga. Kena ikut. Jadi kat sini ada 1, 2 titik. Bermula pada belakang. Kira 1, 2 titik. Yang ini pun ikut. Ikut juga 1, 2 titik. Okey. Jadi dia adalah berapa? Titik kat sini. Jadi ini sebenarnya 27. Bermakna sifar perpuluhan 45 jam. Kalau nak tukar kepada minit, kita darab 60 kan. Sebab tu kita darab 60. Hasilnya kita dapat 27 minit. Masukkan 27 minit di dalam bentuk lazim tadi. Bentuk lazim kat atas ni tadi. 27. Okey. Lepas dah masukkan, so kita buat operasi tambahlah. Okey, sifar 7, 7, 3, 2, 5. So, 7, 5 dan 1 tambah 1 jadi 2. Okey, bermakna kita tengok kalau kita perhatikan ruang minit dia ya. Okey, jumlah minit dia 57 minit. 57 minit maknanya tak cukup lagi, tak cukup untuk dapat sejam. Maknanya untuk minit ni tak perlu tukar kepada jam. Kalau nak cukup 1 jam, kita kena ada berapa minit kelas? 60. Kita ada 60. Ni tak cukup. Ni sampai 57 je. Maknanya untuk unit minit tak boleh tukar lagi kepada jam. Sebab tak cukup. Jadi jawapan akhir kita ialah 2 jam 57 minit. Okey. 2 jam 57 minit. Dapat tak? Dapat. So inilah jalan kerja untuk nombor 2. Tunjukkan ini bentuk lazimnya. Kemudian bentuk lazim T ni. Jam dan minit. Dah? Dah. Okey. Nombor 3. Benda yang sama juga. 21/5 jam tambah 3/7 jam. Buat garisan dulu. Kemudian kita akan buat bentuk lazim T, jam, minit. Okey. Dekat sini 2 jam. 1/5 nanti kita kira. Berapa 1/5 tu Dekat sini pula dekat perpuluhan 3/7 maksudnya 3 jam. Jadi masukkan dulu. Masukkan bahagian jam dulu. Okey, 2. Lepas tu 2. Yang 3 pula letak di bawah. Kita akan jumlahkan nanti. Kita akan jumlahkan. Sekarang tugas kita nak tukarkan 1/5 jam kepada minit dan juga sifar perpuluhan 7 jam kepada minit. So kita buat satu-satulah di sebelah kanan. Okey, buat satu-satu di sebelah kanan. Satu per 5 kena darab berapa? Nak tukarkan jam kepada minit? 60 minit. Darab 60 baru dia akan jadi minit. Okey. So, kita nak potong. Kita kena pastikan A per B darab C. B ni iaitu penyebut kena jadi 1. Maknanya kita kena pakai sifir berapa? 5. Kena pakai sifir 5. Jadi potong 5 tinggal berapa? 1. Tinggal 1. Kemudian kita tengok pula
C, pasangan C. Kita nak potong B dengan C guna sefir 5 ni. Okey. Potong dulu 6. Cari 6 dalam sefir 5. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Pilih tempat yang pertama. Nah, maknanya kita pilih 5. Jadi 6 tolak 5 ada baki. Berapa bakinya? 1. Baki 1 letak di bawah. Lepas dah dapat baki, kita akan cantumkan 1 dengan sifar. Cantumkan. Menjadi 10. Cari pula 10 dan sefir 5. 5, 10. Ada di tempat yang ke? 2. Tempat letak di atas. Jadi dah siap. Dah siap dah kita potong B dengan C. Kita tengok penyebut dah tinggal 1. Tak payah pandang dah, tutup. Jadi 1 darab 12 berapa? 12. Bermakna 1/5 jam sama dengan 12 minit. So kita masukkan dalam bentuk lazim kita. Dah dapat dah 12 minit. Bermakna 1/5 jam sama dengan 2 jam 12 minit. Setakat ni faham tak? Faham. Kita pergi settlekan pula yang 3.7 jam ni. 3 jam ni kita dah keluarkan dah salin. Bermakna tinggal sifar perpuluhan 7. Okey? Jadi sifar perpuluhan 7 macam mana nak buat? Kita kena buat operasi apa? Darab. Darab juga sama tadi. Sifar perpuluhan 7. Kita kena darab dengan 60. Sama juga. Kalau nak tukarkan jam kepada minit, kena darab 60. Jadi, buatlah, selesaikan. Okey, 7 darab sifar. Kemudian sifar darab sifar. Okey, nak buat untuk sefir seterusnya iaitu sefir 6, tinggalkan satu kotak dulu, pangkah satu kotak. Okey. Kemudian baru buat sefir 6. 7 darab 6 berapa? 42. 42, jadi 4 di atas. Okey, 4 di atas, 2 di bawah. Seterusnya, sifar darab 6 tambah 4. 4. Kemudian barulah kita boleh menambah. Kita akan tambah. Okey, tambahkan. Kita dapat sifar 2, 4. Gariskan. Kemudian dah siap ke ni? Belum. Nak letak titik perpuluhan. Kita nak letak titik perpuluhan kena ikut sifar perpuluhan 7. 1 nombor, lepas tu titik. Makna sini pun ikut. 1 nombor, lepas tu titik. Jadi, titik kat sini, sini adalah sar, sini adalah puluh. Bermakna 42 minit. Bermakna 3.7 jam ni sama dengan 42 minit. Jadi, masukkan 42 minit pada kita punya bentuk lazim jam dan minit ni. Okay, 42. Kemudian buatlah, teruskan operasi tambah tu tadi. Okay. Teruskan operasi tambah. Jadi 2 tambah 2, 4. 1 tambah 4, 5. Okay. Dan juga untuk jam, unit jam, 2 tambah 3, 5. Jadi, lepas dah siap tu awak kena buat garisan macam ni. Barulah lengkap awak punya bentuk lazim jam dan minit ni. Garisan kena macam ni. Jadi kita tengok, perhatikan pada jumlah minit 54 minit je. Jadi dia tak melebihi 60 minit. Jadi tak perlu tukarkan minit, tak perlu bawa minit kepada jam. Okey, jadi jawapan akhir kita berapa? 5 jam 54 minit. 5 jam 54 minit. Okey. So, ini jalan kerja untuk nombor 3. Okey, ada ni, kamu tunjukkan ini dan juga bentuk lazim jam dan minit. Boleh teruskan nombor 4?
Boleh. 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 Okey, nombor 4. 80 minit tambah 1.55 jam. Jawapan akhir dia nak dalam minit je. Jam tak perlu. Senang lah. Jadi, kita letak 80 minit. Kita nak bentuk dah ni. Bentuk lazim. 80 minit kita akan tambahkan dengan 1.55 jam ni. Tukarkan je 1.55 jam kepada minit. Caranya sama juga. Sebab kita nak gabungkan 1 jam ni terus. Nak tukar 1 jam kepada minit juga. 0.55 jam pun kita nak tukar kepada minit. Jadi tak perlu cerakinkan. Kita terus je buat 1.55 darab 60. Faham tak kelas? Faham. So 5 darab sifar. Bagus. Okey, 5 darab sifar. Ni semua sifar kan? Jadi semua sifar lah. Sifar. Sekarang kita nak buat untuk sifir 6. Sebelum nak buat sifir 6, satu kotak di bawah ni, di kotak yang awal kita kena kosongkan. Okey, baru kita mula buat operasi darat 6. 5 darat 6 berapa? 30. 3 di atas, sifar di bawah. Okey, dah siap dah 5 darat 6. Kemudian pergi pula seterusnya 5 darat 6 lagi tapi kena tambah 3. 5 darat 6 tambah 3. Berapa? 33. Betul, 33. Seterusnya 1 darat 6 tambah 3. 9. 9. Barulah kita buat operasi tambah. Okey. Sifar 3, 9. Mesti bentuk lazim mesti ada 2 garisan ya. Atas dengan bawah. Jangan buat satu garisan je. Kemudian jangan lupa meletakkan titik perpuluhan. Sebab nombor di atas ni ada titik perpuluhan. Okey. Jadi berapa tempat titik perpuluhan tu kita tengok. 1 nombor, 2 nombor, titik. Jadi yang di bawah pun kena ikut juga. 1 nombor, 2 nombor, titik. Jadi bila titik di sini, di sebelah kiri ni adalah nilai tempat. Ini puluh. Jadi semuanya 93 minit. So kita masukkan 93 minit di dalam bentuk lazim yang tadi tu. Okey. Tambah dengan 93 minit. Jumlahkan. So kita dapat sifar tambah 3, 8 tambah 9, 17. Jadi jawapan dia berapa? 173 minit. Ya, 173 minit. Letakkan juga jawapan pada garis kosong ni. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey. Boleh pergi nombor 5? Boleh. Alright, nombor 5. Okey, perhatikan soalan nombor 5. 3.25 hari. Tambah dengan sifar 1.25 hari. Jawapan pun dia nak dalam hari. Jadi perlu ke kita tukar unit? Tak perlu. Jadi soalan 5 ni senang lah. Kita cuma buat bentuk lazim. 3. Buat saja bentuk lazim. 3.25 hari. Tambahkan dengan sifar perpuluhan. Pastikan titik perpuluhan lurus. Sama di tempat yang sama dan tegak lurus. Sifar perpuluhan 1, 2, 5 hari. Okey. Dan kita selesaikan bentuk lazim ni. Unitnya hari. Cikgu tak pakai pembaris. Awak pakai pembaris. Okey. Yang ini ruang yang kosong ni. Ruang yang kosong di atas 5 ni kita boleh letak sifar pun boleh. Tak nak letak sifar pun boleh. Sebab ini operasi tambah kan. Kalau operasi tolak kita wajiblah letak sifar. Okey.
Kemudian kita tambahkan sifar 5. Jawapan dia 5. 5, 2. Dapat 7. 2, 1, 3. Kemudian titik, kita jumpa titik puluhan. Letak titik perpuluhan. Okey. Kemudian kemudian 3 tambah sifar. So kita dapat 3. Jadi apakah jawapan akhir kita kelas? 3,305 hari. 3.375 hari. Alright. Senang kan soalan nombor 5 ni? Senang. Alright, seterusnya soalan nombor 6. Okey, perhatikan soalan. Sifar 0.25 hari. Okey, soalan pertama, nombornya, unitnya dalam hari, nak ditambah dengan 40 jam dan jawapan akhir dia nak dalam jam saja. Bermakna kita kena tukarkan siapa ni kepada apa? Kita kena tukar yang mana? Pada jam. Hari kepada jam. Pandai. Apakah hubungan yang melibatkan hari dan jam? 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Jadi 1 hari sama dengan 24 jam. Kalau kita nak tukar hari kepada jam, bermakna hari kena pergi dekat jam. Gerakkan anak panah, hari pergi dekat jam, anak panah bergerak ke mana ni? Kanan. Kanan maknanya operasi apa? Darab. Takkan darab. Darab berapa kelas? 24. Darab 24. Jadi langkah pertama kita kena menukar dulu sifar 0.25 hari kepada jam. Okey, jadi kamu gariskan tengah. Kemudian kamu tulis sifar perpuluhan 25 kita nak darab dengan 24 supaya kita dapat tukar kepada jam. So, kita kena buat darab lah. 5 darab 4 berapa? 20. 5 darab 4, 20. 2 di atas, sifar di bawah. Kemudian 2 darab 4 tambah 2. 2 darab 4, 8. 8 tambah 2, 10. Okey. Kemudian sifar darab 4 tambah 1. Jadi 1. 1. Okey, dah siap. Kalau dah siap, padamkan dulu nombor tumpang pada sifir 4 tadi sebab kita nak buat sifir 2. Tetapi sebelum buat sifir 2, kita kena buat apa? Potong dulu. Kita kena, bukan potong, tinggalkan satu kotak di awal, di nilai tempat yang awal ni. Tinggalkan dulu, baru buat sifir 2. 5 darab 2 berapa? 10. 10. 1 di atas, sifar di bawah. Kemudian 2 darab 2 tambah 1. 5. 5. Dan yang terakhir, sifar darab 2. Sifar. Okey, dah siap, kita akan buat operasi tambah. Okey, buat operasi tambah. Jumlahkan. Jadi sifar, 6 sifar. Kemudian kita kena letakkan titik perpuluhan mengikut nombor yang ada titik perpuluhan. Iaitu kita ikut 1, 2 titik. Yang bawah ni pun ikut juga. 1, 2, sini titik. Okey. Jadi bila sini titik, di sini adalah nilai tempatnya apa? Jadi ini berapa sebenarnya? 60 ke 6 ke 600 ke berapa ni? 6. Aja. Bermakna sifar perpuluhan 25 hari sama dengan 6 jam. Jadi nak teruskan langkah kerja awak tu. Okey, kita pun buatkan bentuk lazim.
Okey, tadi 0.25 hari kita dah tukar kepada 6 jam kan? Jadi, letakkan 6 jam. Okey, 0.25 hari dah tukar kepada 6 jam. Kita akan tambah 40 jam. Jadi, tambah dengan 40 jam. So, jawapannya kita dapat 46 jam. Boleh kelas? Boleh. Okey, so ini jalan kerja untuk nombor 6. Okey. Nombor 7, boleh? Terus? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Perhatikan soalan 1.5 hari tambah dengan 4 hari 20 jam. Jawapan akhir dia nak dalam 2 unit iaitu unit hari dan juga unit jam. Bermakna kita akan buat bentuk lazim. Kita akan buat bentuk lazim. Gariskan tengah. Okey, kita akan buat hari dengan jam. Kita buat bentuk lazim T ni. Hari, kemudian jam. Okey, kita tengok nombor soalan yang pertama, 1.5 hari bermakna 1 hari. 0.5 hari kita akan tukar kepada jam. Jadi, 1 hari kat sini, baki dia 0.5 kat sini. 0.5 kita akan tukar kepada jam. Macam mana cara nak tukar 0.5 hari kepada jam? Darab berapa? Darab 24 jam. Darab 24. Darab 24 baru kita boleh tukar, dapat jawapan nanti baru jawapan kita masuk ke sini. So kita buat darab. 5 darab 4, 20. Kemudian sifar darab 4 tambah 2, dapat 2. Sebelum nak buat sifir 2, kita kena pangkal satu kotak yang di awal. Baru buat sifir 2. Okey. Dan padamkan nombor tumpang. Baru buat sifir 2. 5 darab 2, 10. Kemudian sifar darab 2 tambah 1. Dapat 1. Baru buat operasi tambah. Okey, so jawapan dia ialah sifar 2, 1. Tak siap lagi sebab apa kelas? Dia bukannya 120 jam. Kena buat apa? Tak titik perpuluhan. Perpuluhan kena ikut. Titik perpuluhan kena ikut nombor yang ada titik perpuluhan juga. Dia tak boleh ikut 24 sebab 24 tak ada titik perpuluhan. So cara dia, satu nombor titik. So yang ni pun ikut. Satu nombor, kemudian titik. Jadi, apa jawapan kita ni kelas? 12 jam. 12 jam. Betul. So, masukkan 12 jam pada bentuk lazim tadi. Okey. Jadi, maksudnya 1.5 hari sama nilai dengan 1 hari dan 0.5 hari bersamaan dengan 12 jam. Dah? Dah. Okey. Kemudian kita nak tambahkan tadi kan? Kita nak tambah. So, kita tambah. Kita nak tambahkan dengan soalan seterusnya. 4 hari 20 jam. So, letak je. 4 dekat sini. 20 jam dekat sini. Tak payah tukar dah sebab dah cantik dah. Nombor bulat dengan unit hari dan jam. Kemudian, kita jumlahkan. Jumlahkan. So, kita dapat 2, 3, 5. Jadi, apa jawapan kita kelas? 5 hari 32 jam. Okey, boleh tak kita nak letak 5 hari 32 jam pada jawapan? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab lebih daripada 24.
Sebab lebih daripada 24. Jadi kita kena buang dulu. Okey, kita kena buang 24 pada unit jam ni. Unit jam kita dah jumlahkan dapat 32 kan? Kita kena tolak dulu 24 sebab dia dah melebihi 1 hari. Bila kita buang tolak 24, mana pergi 24 tu? 24 kita akan pindahkan ke hari. Jadi 24 jam sama dengan berapa hari kat sini? 1 hari. Jadi kita kena tambah 1 pada unit hari, kena tambah 1 pada unit jam, tolak 24. Setakat ni faham tak? Faham. Barulah kita selesaikan apa yang tinggal ni. 32 tolak 24. 2 tolak 4 tak boleh, so pinjam. Pinjam 3 tinggal 2, sini jadi 12. 12 tolak 4, berapa kelas? 6. 6. Ya ke? Salah, bukan 6. 8. Ya, 8. Kemudian 2 tolak 2 sifar. Kalau sifar kat sini tak payah letak lah. Okey. Kemudian untuk unit hari pula 5 tambah 1, 6. Jadi apakah jawapan akhir kita kelas? 6 hari 8 jam. Ya, betul. 6. 8 jam. Yes, 6 hari 8 jam. Okey. Nombor 8. Boleh teruskan nombor 8? Boleh. Okey. Teruskan nombor 8. 5 hari 17 jam tambah dengan 3/4 hari. Kalau kita perhatikan dia punya jawapan akhir, dia nak dalam 2 unit iaitu hari dengan jam. Ini senanglah. Kita boleh buat bentuk lazim ni sebab dah nombor bulat. Masalahnya ni 3/4 hari. Kita kena tukarkan 3/4 hari kepada jam. Jadi sebelum buat bentuk lazim, okey, kita boleh buat dulu, sediakan dulu rangka untuk bentuk lazim T tu tadi, bentuk lazim hari dan juga jam. Okey, kita boleh masukkan dulu yang awal ni, 5 hari 17 jam. Jadi masukkan dulu 5 hari, jam dia ada di bawah ni 17. Okey, kita akan tambahkan dengan 3/4 hari. Tapi hari ni dalam bentuk pecahan. Boleh ke masukkan pecahan dekat sini? 3/4. Boleh ke letak 3/4 dekat bawah 5 ni? Tak boleh. Boleh. Sebab itu 3/4 kita kena tukarkan kepada jam. Macam mana kita nak tukar? Darab berapa? 24 jam. 24. Betul, darab dengan 24 jam. So kita akan potong B dan C menggunakan sifir apa? 4. Betul, sifir 4. Kita akan potong guna sifir 4. Potong 4 tinggal 1. Kemudian potong 24 tinggal 6. Betul. So perhatikan penyebut dah tinggal 1, tak payah tengok dah, tutup. Sekarang tinggal 3 darab 6. 3 darab 6 berapa kelas? 18. Jadi dia bersamaan dengan 18 jam. Bermakna 3/4 hari sama juga dengan 18 jam. Masukkan 18 jam ke dalam bentuk lazim tadi. So masukkan 18. Kemudian kita jumlahkan. Okey, jumlahkan dapat berapa ni? Okey, lebih ke tak lebih? Jadi kita tengok. 7 tambah 8, berapa? 15. 15. Kemudian 1, 1, 1. Jadi berapa? 3. Pada unit hari pula hanya ada 5, jadi turunkan 5. Right?
Adakah ini jawapan akhir? Kita boleh terima tak ini sebagai jawapan? Kenapa? Tak. Sebab lebih daripada 24. Sama juga sebabnya tadi, sebab dah lebih daripada 24 jam. Maknanya kita boleh keluarkan. Apa cikgu nak kena buat ni pada unit jam? Di sini cikgu kena buat. Tolak 24. Cikgu kena tolak dengan 24. Okey. Bila sini tolak, apa yang berlaku pada unit jam, unit hari pula? Tambah 1. Tambah 1 dekat sini. So, tambah 1. Okey. Kemudian barulah kita boleh selesaikan apa yang tinggal. Okey. 5 tolak 4. Dapat 1. 3 tolak 2 pun dapat 1. Kemudian pada unit hari, 5 tambah 1 dapat 6. 6. Jadi jawapan akhir dia apa? 6 hari 11 jam. Betul. 6 hari 11 jam. Okey. Okey, 1 minit rehat. Kamu nak bangun minum ke apa ke? Okey, boleh. Cikgu tunggu 1 minit rehat. Nak rehat ke tak nak? Kelas, nak rehat ke tak nak? Pergi minum. Pergi minum dulu. Okey, kita teruskan. Boleh terus? Boleh. Okey, muka surat 56 pula. Muka surat 56, 56 tahun tambah 7 tahun 8 bulan. Jawapan akhir dia nak dalam tahun 6 bulan. Ini senanglah sebab nombor bulat dah. Tak payah tukar. Yang di depan ini, dalam pecahan ni je awak kena tukar. Cara sama je. So, gariskan. Tengah. Dan kita akan buat tahun dan bulan. Kita buat bentuk lazim tahun dan bulan kat sini. Tahun. Bulan. Okey. Sebelum kita masukkan 7 tahun 8 bulan dalam ni, kita kena tukar dulu 5 per 6 tahun.
So, kita tukar di sebelah kanan. 5/6 tahun. Macam mana nak tukar kepada bulan? Darab. Darab berapa? Darab 12. 12. Darab 12. Betul. Darab 12. So, kita darab 12 kat sini. Dia akan tukar menjadi bulan. Jadi, kita pakai operasi survey apa ni? 6. 6. Betul. Potong. 6 tinggal 1. betul. Kemudian kita potong apa? 12. Okay, betul. Potong 12 pula. Tinggal berapa? 2. Potong 12 tinggal 2. Okey. Penyebut dah tinggal 1. Tak payah tengok dah. 5 darab 2. Berapa bulan sebenarnya? 10 bulan. 10 bulan. Jadi 10 bulan masukkan dalam bentuk lazim ni. Jadi masukkan pada, sebab ini 10 bulan kan, jangan masuk dekat tahun pula, masuk dekat bulan lah. Unit bulan. 10 bulan kat sini. Okey. Kita akan tambah dengan, tengok kat sini, 7 tahun 8 bulan. Dekat tahun 7, dekat bulan 8. Tahun 7, bulan 8. Kemudian, kita selesaikan bentuk lazim ni. Okey, kita dapat berapa tu? 18. 7 18. tahun 18 bulan. 7 tahun 18 bulan. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Sebab dekat bulan dah ada 18 bulan. Maknanya dah lebih. Ada lebih setahun dalam ni. So kita kena buat operasi apa? Tolak. Kita kena tolak 12. Ya. 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi 12, bila kita tolak 12, 12 ni pergi mana? Pergi dekat tahun, dia akan jadi tambah 1. Yes, tambah 1. Okey. Barulah kita selesaikan apa yang tinggal. Okey. 18 tolak 12. 8 tolak 2. 6. 1 tolak 1. Sifar tak payah tulis. 7 tambah 1. 8. So, jadi apa jawapan akhir kita? 8 tahun 6 bulan. Yes, 8 tahun 6 bulan. Cikgu punya garisan ni tak cantik. Awak pakai membaris tau. Okey. Nombor 2. Boleh pergi nombor 2? Boleh. Sama juga, dia nak jawapan akhir tahun dan bulan. Yang nombor yang kedua ni dah memang dalam tahun dan bulan, nombor bulat, senang. Yang ini je kita kena tukar. Perpuluhan tahun kena tukar kepada bulan. Okey, langkah kerjasama, gariskan tengah. Kemudian kita akan buat bentuk lazim. Bentuk lazim tak cantiknya garisan cikgu ni kan? Ya Allah, teruk. Tahun dan juga bulan. Okey, tukarkan dulu 3.5 tahun dekat sini. So, salin 3.5. Macam mana 3.5 tahun nak tukar kepada bulan? Darab berapa? Darab 12. Darab 12. Kita kena buat survey 12. Jadi, 5 darab 2, 10. Kemudian 3 darab 2 tambah 1. Berapa? 7. Okey, kemudian kotak yang pertama kita tinggalkan. Jangan isi apa-apa. Kemudian nombor tumpang di atas padam. Baru kita buat survey seterusnya iaitu survey 1. 1 darab 5 ataupun 5 darab 1. 5. Kemudian 3 darab 1. 3. Baru kita boleh jumlahkan. So kita jumlahkan. Sifar 7 tambah 5, 12. 3 tambah 1, 4. Okey. Dan jangan lupa meletakkan titik perpuluhan mengikut nombor yang ada titik perpuluhan di atas ni.
Jadi, satu nombor titik. Yang ini pun kena ikut juga, satu nombor titik. Jadi, berapa tu? 42 bulan. 42 bulan. Jadi, kita bolehlah masukkan dalam kita punya bentuk lazim. Okey, 3.5 tahun kita dah tukar menjadi 42 bulan. Masukkan 42 bulan dekat sini. 42. Okey, kita akan tambah dengan baru tengok soalan seterusnya. 11 tahun 10 bulan. Pada tahun 11, pada bulan 10. Kemudian kita selesaikan. Kita dapat berapa tu? 11 tahun 52 bulan. Betul, 11 tahun 52 bulan. Adakah itu jawapan akhir? Tak. Kita kena buat apa? Tolak. Sebab 1 tahun sama dengan berapa? 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi ada banyak bulan dekat sini. Betul tak? Betul. Jadi kita boleh tolak berapa tahun tu? 12. Sekejap. Okey. Jalan kerjanya terlampau panjang sebab ini jumlah dia ni 52. 52 ni ada banyak tahun. Bukan kita kena tolak 12 je, kita kena tolak berkali-kali 12. Betul tak? Jadi sebenarnya cikgu tu lupa kat sini. 3.5 tahun. 3 tahun ni kita terus letak menjadi 3. Okey. Padam balik. Okey. Ulang balik. 3.5 tahun. 3 di depan ni adalah 3 tahun. Dekat tempat sa ni 3 tahun. Jadi, kita letak dekat sini 3. Padam balik bulan ni 42. Jadi, dekat sini sepatutnya awak tak perlu letak 3.5 darab 12. Sebab dia akan bertukar menjadi bulan. Bulan dia jadi besar. Jadi, kita sepatutnya darab apa kat sini? Berapa darab 12? 3 tahun kita dah keluarkan. 5 darab 12. Pandai. Sifar 0.5 darab 12. Cukup setakat itu je. Jadi tak perlulah besar nanti bulan kat sini. Padam bulan kat sini. Okey, kita padam dulu. Okey, so kita darabkan dulu. Darabkan dulu. 5 darab 2, 10. 1 sini di atas, sifar di bawah. Kemudian sifar darab 2 tambah 1. Jawapannya 1. Okey, so kita nak buat surface 1 pula. Padam dulu nombor tumpang. Okey, 5 darab 1. Sebelum tu kita kena buat pangkah dulu tempat yang pertama ni. Okey, 5 darab 1, 5. Kemudian sifar darab 1, sifar. Okey, baru kita jumlahkan. Sifar, 5 tambah 1, 6. Lepas tu sifar. Okey. Kemudian kita tengok. Letakkan titik perpuluhan sama. Satu tempat, lepas tu titik. Jadi yang bawah pun ikut juga sama. Satu tempat, lepas tu letak titik. Bermakna berapa ni jawapan kita, hasil darab kita ni? 6 bulan. Betul, 6 bulan. Jadi 6 bulan kita masukkan pada bentuk lazim kita 6. Okey. Nampak tak bezanya tadi kalau kita keluarkan 3 tahun ni letak kat sini. Jadi dekat bulan kita hanya ada 16 bulan dan juga pada tahun dia jadi 14 tahun. Yang 3 ni letak tempatnya elok-elok ya. 3 ni letak tempatnya di sinilah, di tempat sa. Okey. Ini sa, ini puluh .
Okay, yang 6 ni pun sama tak? Jangan letak di tengah-tengah antara 1 dengan sifar. 6 ni letak betul-betul di bawah sifar. Ni tempat sah, yang ini puluh. So, adakah ini jawapan akhirnya? 14 tahun 16 bulan. Barulah kita tolak. Kita tolak berapa? Kita nak buang setahun. Jadi, yes, tolak 12 pada unit bulan dan tambahkan 1 pada unit tahun. Yes, baru kita selesaikan. Apa yang tinggal kat sini? 6 tolak 2, 4. So, 1 tolak 1 tak payah letaklah sifar. 14 tambah 1 jadi 15. So, jawapan akhir kita apa kelas? 15 tahun 4 bulan. Betul, 15 tahun 4 bulan. Okey. Nombor 3. Boleh pergi nombor 3? Boleh. Okey, dekat sini 25 bulan. Okey, tak perlu tukar dah. Nanti kita masuk je bentuk lazim kat sini. Okey, dan soalan seterusnya ni 7 3/4 tahun. Kita akan masukkan 7 tahun dekat sini. Jadi bentuk lazim buat dekat sini nak letak unit apa? Sini letak unit apa? Bulan. Tahun ke bulan dulu? Tahun. Tahun dulu. Letakkan tahun. Dan sebelah sini bulan. Okey. Kita tengok soalan pertama 25 bulan. Jadi letak 25 pada unit bulan dulu. Kemudian 7 3/4 tahun maknanya 7 tahun. Okey. Nombor bulat kat sini 7 ini adalah 7 tahun. Jadi terus letak 7 pada unit tahun. 3/4 tahun ni kita tak boleh letak kat bulan. Kita kena tukar dulu 3/4 tahun kepada bulan. Jadi jalan kerja kita di sebelah kanan. 3/4 tahun nak tukar kepada bulan darab berapa? 12 bulan. 12 bulan. Okey. Jadi kita akan potong menggunakan sifir. 4. Potong 4 tinggal 1. Kemudian potong 12. Tinggal 3. 3. betul. Kita tengok penyebut. Penyebut dah tinggal 1. Tak payah tengok. Jadi 3 darab 3. 9. 9. Yes. Jadi dia adalah sebenarnya 9 bulan. Bermakna 3/4 tahun sama dengan 9 bulan. Masukkan tadi. Tadi kita dah letak 7 kan? 7 tahun. Jadi baki dia 3/4 tahun tu, kita dah tukar kepada 9 bulan. Masukkan 9 bulan dekat sini. Letakkan di bawah 5. Okey. Kemudian kita barulah boleh menambah. Tambahkan 5 tambah 9. Berapa? 14. 14. Kemudian 2 tambah 1. 3. Pada unit tahun pula hanya ada 7. Turunkan 7. Adakah ini jawapan akhir kelas? Tak. Ini bukan jawapan akhir. Kita kena tolak. Kita kena tolak berapa ni? Nak tolak berapa kita tengok kat sini. Sebab kita tak boleh tolak 12 saja. Maknanya lebih daripada setahun yang kita kena masukkan kat sini. Kita nak masuk berapa? Setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun? Okey, kita tengok hubungan unit. Kalau 1 tahun, 12 bulan. Kalau 2 tahun, berapa bulan kelas? 12 darab 2, berapa? 24 bulan. Okey. Kalau 3 tahun,
berapa bulan? 12 darab 3. Jadi 30 berapa? 36. Yes, 36 bulan. Jadi kita perhatikan dekat sini kita punya unit bulan jumlahnya 34. Jadi kita nak hantar setahun ke, nak hantar 2 tahun ke, nak hantar 3 tahun. 2 tahun. Boleh hantar sampai 2 tahun aja. Tak boleh hantar 3 tahun sebab kita hanya ada 34 bulan. Tak boleh buat 34 tolak 36. Kecil tolak besar. Tak boleh kan? Jadi maksimum yang boleh kita boleh tolak 24. Jadi langkah seterusnya kita akan tolak dengan 24 pada unit bulan. Dan apa yang berlaku pada unit tahun kelas? Kat sini. Tambah 2. Yes, Tambah kita 2. kan? Yes, kita kena tambah 2 sebab 24 bulan ini bersamaan dengan 2 tahun. Jadi kita kena beri 2 pada unit tahun. Okey, baru kita selesaikan. Apa yang tinggal? 4 tolak 4. Sifar. 3 tolak 2. 1. Okey, kemudian pada unit tahun 7 tambah 2. 9. Jadi apakah jawapan akhir kita kelas? 9 tahun 10 bulan. Betul, 9 tahun 10 bulan. Right? Dah pukul berapa dah ni? 1:15 dah ni. Boleh teruskan lagi? Boleh. Boleh. Okey, 4. Nombor 4. Ni dah berubah dah unit. Kita melibatkan unit dekad dengan tahun dah. Tapi jawapan akhir dia nak dalam tahun sahaja. Jadi kita kena tukarkan 4.8 dekad kena tukar pada tahun. Kemudian 2 dekad 7 tahun pun kena tukar kepada tahun. Baru kita boleh jumlahkan berapa tahun yang ada. Jadi dekat sini kita akan buat unit tahun lah. Tahun. Cari juga sini berapa tahun. Baru kita akan jumlahkan nanti. Di sini 4.8 dekad. Kita akan tukarkan 4.8 dekad kepada tahun. Dah tukar baru kita masuk kat sini. Okey, tukarkan 4.8 dekad. Macam mana dekad nak tukar kepada tahun? Apa hubungan antara dekad dan tahun? 1 dekad 10 tahun. 10 tahun. Okey. 1 dekad 10 tahun. Dekat sini dekad kita nak tukar kepada tahun. Jadi anak panah dia daripada dekad pergi ke tahun. Maknanya kita akan buat operasi apa kelas? Darab. Darab. Kita akan darab berapa? 10 Darab tahun. 10 tahun. Okey. Jadi nak menukarkan 4.8 dekad, kita akan buat 4.8 darab 10. Jadi darab 10. Baru dia akan tukar kepada tahun. Okey. Kita dah belajar. Ini tak payah buat bentuk lazim sebab kita dah belajar cara cepat darab 10, darab 100, darab 1000 kan. Jadi terus congak je. Dia jadi berapa? 48 48 tahun. Jadi kita dah dapat tukarkan 4.8 dekad kepada tahun, masukkan ke dalam bentuk lazim ni. Dia jadi 48 tahun. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Dah siap nombor yang pertama, kita akan tambahkan dengan nombor yang kedua. Nak tambah dengan nombor kedua, dekad ni kita tak nak. Dekad ni kena tukar kepada tahun. Jadi 2 dekad sama dengan berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun tambahkan dengan 7 tahun. Jadi 27 tahun.
Ya, kita akan masukkan 27 ke dalam bentuk lazim ni. Faham tak? Faham. Okey. Baru kita selesaikan bentuk lazim ni. Selesaikan bentuk lazim ni. 8 tambah 7. 15. Kemudian 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 75 tahun jumlah keseluruhannya. Jawapannya ialah 75 tahun. Dah? Dah. Okey. Nombor 5. Masih lagi dalam unit dekad dan tahun. 5 dekad 6 tahun disuruh tambah dengan 2/3/5 dekad. Okey. Dalam unit jawapan akhir dalam unit dekad dan tahun. Jadi kita kena buat bentuk lazim dekad dan tahun. Buat bentuk lazim T tu. Okey. Yang depan letak apa? Cikgu nak tulis unit apa ni? Dekad. Betul, dekad. Dekad. Dan sebelahnya tahun. Okey. Kita tengok soalan nombor yang pertama, 5 dekad 6 tahun. 5 dekat dekad, 6 dekat tahun. Masukkan. 5 dekad 6 tahun. Kemudian soalan yang kedua, nombornya ialah 2/3/5 dekad. 2 nombor bulat ini bersamaan dengan 2 dekad. Jadi 2 dekad ni, 2 ni nombor bulat terus masuk dekat tempat dekad. Jadi 2 dekad kat sini. Kita akan jumlahkan nanti. Tapi sebelum jumlah, kita tengok 3/5 dekad ni. Pecahan ni dulu kita kena tukar kepada tahun. Jadi jalan kerja nak tukar buat dekat sebelah kanan. 3/5 dekad, macam mana nak tukar kepada tahun? Darab berapa? Darab 10 tahun. Betul. Betul, darab 10 tahun. Sebab apa darab 10? Sebab hubungan unitnya 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi kita nak potong lah. Potong 5 tinggal. Kita guna sifir. 5. Sifir? Yes. Tinggal 1. Yes. Kemudian kita akan potong pula 10 tinggal Tinggal 2. 2. Yes, betul. Nyebut dah habis, jangan pandang dah. So tinggal 3 darab 2 sama dengan 6. sama dengan maksudnya 3/5 dekad sama dengan 6 apa? Tahun. Tahun. Hello. Ya, dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Jadi dekat bawah 6 ni nak tulis apa? 6. Yes, tulis 6. Kemudian kita selesaikan bentuk lazim ni. Selesaikan. 6 tambah 6 jadi 12. Kemudian 5 tambah 2 pada unit dekad 7. jadi 7. Jadi jawapan dia 7 dekad 12 tahun. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekat sini 12 tahun. Jadi kita boleh buang 10 tahun, masukkan di tempat dekad. Jadi kita kena tolak berapa? 10. Okay, bila kita tolak sini 10, apa yang berlaku pada ini? Tambah 1. Yes, kita tambah 1. Nampak? Cara dia sama je, unit je berbeza-beza. Betul tak? Okey. Okay, kita jumlahkan. Jumlahkan pada unit tahun dulu. Okey, 12 tolak 10 tinggal 2.
7 tambah 1 tinggal 8. 8. Jadi jawapan akhir kita apa dia? 8 dekat 2 tahun. 8 dekat 2 tahun. 8 dekad 2 tahun. Dah? Dah. Okey, nombor 3/9/10 dekad tambah 23 tahun. Jawapan akhir dia nak dalam dekad dan tahun. Sama juga kita buat bentuk lazim dekad dan tahun. Dekad, tahun. Okey, kita nak masukkan ni 3/9/10 dekad. Jadi berapa dekad nak letak kat sini? 3. Yes, 3. 3 kita dah masuk bawah sebab dia 3 dekad. 9/10 tak boleh masuk dekat dekad. 9/10 kena tukar menjadi tahun. Jadi kita tukar dekat sini. 9/10 darab berapa nak tukar kepada tahun? 10. X darab 10 baru dia tukar jadi tahun. So kita akan potong pasangan B dengan pasangan C ni. Kita boleh potong sifar dia je cukup. Potong sifar. Penyebut dah tinggal 1. Jadi 9 darab 1 sama dengan 9. Jadi dia adalah 9 tahun. Faham tak setakat ni? Faham. 9 tahun nak letak kat mana? 9 tahun nak letak kat mana ni? Kat tempat tahun. Dekat tempat tahun. Okey, letak 9. Okey, kemudian baru kita tengok 3/9/10 dekad ni kita dah tukar. Sebenarnya dia adalah 3 dekad dan 9 tahun. Kita akan tambahkan dengan 23 tahun. Jadi letakkan 23 dekat unit tahun. 23. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan dia jadi 9 tambah 3 jadi berapa? 12. 12. Kemudian 1 tambah 2, 3. Pada unit dekad hanya ada 3 saja. Jadi letak 3 di bawah. Okey. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Sebab 1 dekad bersama dengan berapa? 10 tahun. 10 tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Bila 1 dekad sama dengan 10 tahun, bermakna ada berapa dekad yang kita boleh bawa keluar tu? Kita nak tolak berapa? Kita nak tolak berapa? Tolak Dah 30. tolak 30. Jadi bila kita tolak 30 bermakna dekat tempat dekad kita tambah berapa? Tambah 3. Tambah 3. Betul. Jadi selesaikan bentuk lazim ni. 32 tolak 30. Bakinya tinggal 2. Dan pada unit dekad 3 tambah 3, 6. Jadi jawapan akhir kita apa kelas? 6 dekat 2 tahun. Yes. 6 dekad 2 tahun. Dah? Kita dah sampai muka surat terakhir. Kita dah sampai muka surat terakhir. Nak minum dulu ke apa? Nak minum dulu. Okey. 1 minit berhenti. 1 minit berhenti pergi dulu minum.
Okey, boleh teruskan? Boleh. Dah minum? Boleh. Tak. Oh, baik. Muka surat terakhir 57, nombor 1. 3/45 abad tambah 49 dekad. Ni dah unit yang lain pula melibatkan abad dan dekad. Apa hubungan antara abad dan dekad? Satu abad 10 dekad. Satu abad 10 dekad. 1 abad 10 dekad. Jadi kalau nak tukar abad kepada dekad, ya, dia bergerak abad ke dekad, gerak ke kanan, maknanya operasi Darab. kita akan darab 10. Jadi sebelum buat darab tu, okey, buat garisan. Okey, kita akan buat bentuk lazim apa? T. Bentuk lazim T, abad dan dekad. Okey. Jadi kita tengok 3/45 abad maknanya 3 abad. Masukkan dulu 3 abad kat sini. 3 abad. Okey. Yang 4/5 abad kita kena tukarlah kat sini. Jadi 4/5 abad kita nak tukar kepada dekad, jadi kena darab 10 dekad. Jadi darab 10 dekad. So kita akan potong guna sefer apa kelas? 5. Okey. Kita akan potong guna sefer 5. Jadi potong 5 tinggal 1. Kemudian potong 10 tinggal 2. 2. Kita tengok, perhatikan penyebut dah 1, tak payah pandang dah. 4 darab 2 sama dengan 8. Ya, jadi maksudnya 4/5 abad sama dengan 8 apa? 8 dekad. Kita dah dapat 8 dekad ni kan? Masukkan dekat bentuk lazim. Jadi masukkan 8. Okey, seterusnya kita dah tukar dah 3/4/5 abad, kita dah masuk dalam bentuk lazim, 3 abad dekat 3 abad, 4/5 abad iaitu 8 dekad. Kita akan tambah dengan berapa? 49 dekad. Kita akan tambah dengan 49 dekad. Jadi kita tambah kat sini 49. Jadi teruskan menyelesaikan bentuk lazim ni. Dia jadi 8 tambah 9. 17. 17. Kemudian 1 tambah 4 jadi 5. Dekat unit abad hanya ada 3. Turunkan 3. Sekarang dah jadi 3 abad 57 dekad. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Kita boleh tolak sampai berapa dekad kat sini? Berapa abad kita boleh masukkan dekat sini? 5. Yes, pandai. So kita akan tolak berapa? 50. Yes, tolak 50. Dan pada unit abad kita tambah berapa? Tambah 5. Pandai, tambah 5. So selesaikan apa yang tinggal. Okey. 57 tolak 50. Bakinya tinggal 7. 7. Dan 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi jawapan akhir kita berapa kelas? 8 abad 7 dekad. Pandai, 8 abad 7 dekad. So ini jawapan akhir. Ni jalan kerja untuk nombor 1. Boleh teruskan nombor 2? Boleh. Okey. Nombor 2. 2/8 abad tambah 4 abad 7 dekad. Jadi sama juga langkahnya tadi. Okey, sama juga langkah dia, buat garisan. Buat garisan di tengah dan kita akan buat bentuk lazim iaitu abad dan juga
dekad. Kita perhatikan nombor soalan yang pertama, 2.8 abad. Bermaksud, ada berapa abad kat sini? 2. Yes, 2. Jadi kat sini tinggal berapa yang kita kena tukar dekat sini? Yang kita kena tukar dekat sebelah kanan. Tak dengar? Sifar puluhan 8. Pandai. Sifar perpuluhan 8. Kita nak tukar kepada dekad. Jadi kena darab berapa? 10 dekad. 10 dekad. Betul. Kita dah belajar. Tak payah buat bentuk lazim. Kita gerakkan aja ke kanan 1 kali. Jadi gerak ke kanan 1 kali. Gerak ke kanan 1 kali. Jadi berapa tu jawapannya? 8 dekad. Yes, 8 dekad. Masukkan 8 dekad pada bentuk lazim sini. Kita dah dapat 8 dekad, masukkan. Kemudian 2.8 abad kita dah tukar ya, dia jadi 2 abad. 0.8 abad ni maksudnya 8 dekad. Tambahkan aja dengan 4 abad 7 dekad. 4 abad 7 dekad. So kita jumlahkan. Berapa kita dapat? Okey. 8 tambah 7, 15. Kemudian 2 tambah 4, 6. Jawapan kita dapat 6 abad 15 dekad. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Kita boleh buang berapa? Kita boleh buang berapa kat sini? Dekat bawah 15. Betul. Kita boleh buang 10. Bila buang 10 dekat unit dekad, apa yang berlaku pada abad pula? Tambah 1. Yes, tambah 1. Jadi, selesaikan apa yang tinggal. 15 tolak 10, jawapannya 5. Dan 6 tambah 1, jawapannya 7. Jadi, jawapan akhir kita apa kelas? 7 abad. 7 abad 5 dekad. Pandai, 7 abad 5 dekad. Yes. Okey. Nombor 2. Boleh pergi nombor 3 dah? Boleh. Alright, nombor 3. 1/1/5 abad tambah 4/3 abad. Jawapan akhir dia nak 2 unit, iaitu dalam unit abad dan dekad. Sama juga, kita akan buat bentuk lazim abad dan dekad. Abad, dekad. Dan kita perhatikan soalan yang pertama, nombor pertama, 1/1/5 abad. Jadi kita boleh masukkan 1 dekat bentuk lazim ni. Okey. Manakala pecahan, kita akan tukar di sebelah kanan. 1/5. Macam mana nak tukar kepada dekad? Darab. Sepuluh. Yes, darab 10 dekad. Kita akan gunakan sifir. Potong 5, kita akan guna sifir 1, sifir 5 lah. Potong 5 tinggal 1. Kemudian, potong 10 tinggal berapa kelas? 2. 2. Jadi, jawapan kat sini sebenarnya berapa dekad? Dekad. Yes, 2 dekad. Masukkan 2 dekad dalam bentuk lazim. Kemudian kita teruskan tengok soalan nombor yang kedua. 4.3 abad. Jadi kita boleh masukkan abad berapa? 4 abad. Yes. Abad kita akan tambah nanti. Tapi sebelum kita menambah, kita kena tukarkan apa dulu kat sini? Sifar perpuluhan 3. Yes, pandai. Sifar perpuluhan 3. Kita kena buat operasi apa? Macam mana nak tukarkan abad kepada dekad? Ya, kita akan buat darab. Darab berapa? Darab 10 dekad. Tak payah buat bentuk lazim sebab kita dah belajar cara cepat kan? Darab 10 dekad. Okey. So, gerakkan saja. Gerakkan saja satu tempat ke kanan. Lepas tu letak anak panah. Jadi apa jawapan dia ni?
Dekad. Pandai, 3 dekad. Okey, kemudian masukkan 3 dekad dalam bentuk lazim. Okey, baru kita jumlahkan. So, jumlahkan 2 tambah 3, dapat jawapannya 5. 1 tambah 4, jawapannya 5. Adakah ini jawapan akhir kelas? Ya. Ya. Sebab dekad ini tak cukup 10. Tak boleh, tak lebih 10. Kalau lebih 10, kita boleh bagi pada abad. Dia hanya ada 5 dekad. Tak cukup. Jadi jawapan akhir kita ialah 5 abad, 5 dekad. Okey, ada 3 soalan lagi. Boleh pergi seterusnya? Boleh. Alright. Okey. 1/4 abad tambah 60 tahun. Jawapan akhir dia nak dalam 2 unit iaitu abad dan tahun. Okey. Gariskan dulu tengah. Kemudian buat bentuk lazim T iaitu abad dan juga tahun. Ini abad tahun. Okey. Kemudian kita tengok. Nombor yang pertama pada soalan. 1/4 abad. Jadi kita boleh masukkan apa kat sini? 1 abad. Yes, pandai. Kita boleh masuk 1 abad dulu. Jadi 1/4 abad ni kita kena buat apa? Darab. Ya, kat sini kita kena buat darab. Kita kena menukarkan 1/4 abad kepada tahun iaitu dengan cara darab. Apa hubungan antara abad dan tahun? Kelas? 1 abad 100 tahun. 100 tahun. Pandai. Jadi saya kena darab berapa ni? 100. Darab 100. Jadi darab 100 tahun. So kita akan potong menggunakan sifir 4. Potong 4 tinggal 1. Okey, kemudian tengok sini ada 100. Tak, jangan cari 100 dan sifir 4. Kita baca 10. Yes. Baca 10 dulu, potong 10. Cari 10 dan sifir 4. 4, 8, 12. Jadi kita hanya boleh pilih tempat kedua sahaja iaitu 8. 10 tolak 8 ada baki tak? Ada. Baki dia 2. berapa? Okey, 2. bakinya 2. Letak baki di bawah. Lepas letak baki di bawah, kita kena buat apa? Cantumkan 2 dengan sifar menjadi 20. Cari 20 dan sifir 4. Ada tak? 20. Ada, iaitu di tempat yang ke? 5. Letakkan tempatnya di atas. Okey. Maksudnya hasil darab kita itu, penyebut dah 1 tak payah tengok. 1 darab 25. Jawapan kita berapa? 25. Yes, 25 tahun. Masukkan 25 tahun. Masukkan 25 tahun ke dalam bentuk lazim ni. Masukkan 25 tahun. Okey. Dah siap 1/4 abad. Kita akan tambahkan dengan nombor seterusnya iaitu tambah 60 tahun. Jadi tak payah tukar dah dia sebab ini memang bentuk nombor bulat. Masukkan je pada unit tahun. Masuk 60. Okey. Kemudian jumlahkan. Dia jadi 5, 6 tambah 2, 8. 1. Bermakna kita dapat 1 abad 85 tahun. Adakah ini jawapan akhir? Ya. Dia. Kita tak boleh buang tahun sebab kalau nak buang tahun dia kena cukup berapa? Dia kena lebih daripada berapa? 100. Betul. Dia kena lebih 100 baru boleh tukar 100 tahun menjadi 1 abad. Okey. So inilah jawapan akhir kita iaitu apa dia kelas? 1 abad 85 tahun. pandai. 1 abad 85 tahun. Okey. Tinggal 2 lagi soalan. Sabar. Nombor 5. Boleh? Nombor 5? Boleh. Okey, 2.8 abad tambah 4 abad 73 tahun. Okey, kita akan buat bentuk lazim T juga. Iaitu melibatkan unit abad dan juga tahun.
Perhatikan nombor soalan yang pertama, 2.8 abad. Jadi cikgu boleh masuk sini berapa? Dekat tempat abad. 2. Yes, 2. Dan bakinya cikgu kena tukar kat sini. Apa yang kita nak kena tukar? 0.8. Andai sifar 0.8, kita kena darab berapa? 100. Kita kena darab 100. Barulah dia boleh tukar menjadi unit tahun. Okey. Darab 100. Darab maksudnya ke kanan. Berapa kali? 2 kali. Jadi, gerakkan 2 kali ke kanan pada sifar 0.8 tu. 1, 2, letak anak panah. Jadi, apa jawapan dia kelas? 80 tahun. Apa? Sini sifar 8, sini sifar baru titik. Dia macam ni. Sifar, sini dah tak ada titik perpuluhan dah. Jadi 8. Lepas tu ruang yang kosong ni digantikan dengan satu sifar. Barulah jumpa titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan kat sini, sini sah, sini puluh. Ini tak ada nilai. Jadi berapa ni jawapannya? 80 tahun. 80 tahun. Yes, 80 tahun. Masukkan 80 tahun ke dalam bentuk lazim. Masuk 80. Okey. Dah siap. 2.8 abad bermaksud 2 abad 80 tahun. Kita akan tambahkan dengan yang seterusnya 4 abad 73 tahun. Jadi letakkan 4 di unit abad dan juga letakkan 73 di unit tahun. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan kelas. Dia jadi 3, 8 tambah 7, 15. Kemudian pada unit abad 2 tambah 4, 6. Setakat ni boleh? Adakah Boleh. ini jawapan akhir kelas? Tak. Tak. Apa? Tak. Pada unit tahun kita boleh buang berapa tahun untuk masuk ke abad? 100. 100. Jadi kita kena buang iaitu buat operasi tolak, tolak 100. Pada unit abad kita kena tambah berapa kelas? 1. Yes, tambahkan 1. Jadi jumlahkan. Okey. 153 tolak 100, tinggallah 53. Dan pada unit abad 6 tambah 1 dapat 7. Jadi jawapan akhir kita apa kelas? 7 abad 53 tahun. Betul, 7 abad 53 tahun. Okey. Soalan terakhir. Boleh pergi soalan terakhir? Boleh. Alright. 7 1/5 abad tambah 3.84 abad. Okey, kita buat sama juga macam tadi, bentuk lazim, abad dan juga tahun. Perhatikan soalan pada nombor yang pertama, 7 1/5 abad. Jadi dekat sini kita boleh masuk berapa angka? 7. Yes, 7. Dan di sini 1/5 abad kita kena tukar di sebelah kanan. Jadi 1/5 abad, macam mana nak tukar kepada tahun, darab berapa? 100 tahun. Yes, darab 100 tahun. Kita akan potong menggunakan sifir. 5. 5. Potong 5 tinggal. 1. Okey, kemudian jangan baca 100, baca 10 dulu. Potong 10 tinggal 2. 2. Kemudian ada satu sifar yang belum disentuh. Senang aja macam mana cara nak buat. Potong saja dan salin naikkan ke atas. Okey. Jadi jawapan dia berapa? 20 tahun. 20 tahun. Yes, 20 tahun. Masukkan 20 tahun ke dalam bentuk lazim.
Okey. Jadi 7/1/5 abad sebenarnya adalah 7 abad 20 tahun. Kita akan tambahkan dengan 3.84 abad. Jadi boleh letak berapa dekat abad kat sini? 3. 3. Kita boleh letak 3 dan bakinya kita akan buat pengiraan di sebelah kanan. Okey, bakinya berapa ni yang kita nak buat pengiraan kat sini? 0.84. Pandai. 0.84 kita kena darab dengan 100. darab dengan 100 tahun. Okey. Cara cepat, tak payah buat bentuk lazim, gerakkan aja Gerakkan ke kanan berapa kali? 2. 2 kali. 1, 2, lepas tu letak anak panah. Jadi, dia dah jadi, dah tak ada dah sifar. Sifar ni tak ada nilai, titik pun dah tak ada, titik akan berhenti di sini. Titik berada pada anak panah. Jadi, 84 titik. Maksudnya berapa tu? 84 tahun. Yes, 84 tahun. Masukkan 84 tahun ini ke dalam bentuk lazim. Masukkan. Jadi, kita jumlahkan dapat berapa kelas? Jumlahkan 20 tambah 84. Sini 4. 4 tahun. Betul, 104 tahun. Okey, kemudian pada abad pula dapat berapa? 10. 10. Adakah ini jawapan akhir? Tak. 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 Kita kena buat apa ni? Kita kena buang berapa pada tahun ni nak bawa ke abad? 100. Ya, kita kena buang, kena tolak 100. Tolak 100. Dan pada unit abad, apa yang berlaku kat sini? Tambah 1. Tambahkan 1. Kemudian barulah kita selesaikan. Bakinya kita dapat 104 tolak 100 tinggal 4. Dan abad 10 tambah 1 jadi 11. Jadi jawapan akhir kita berapa kelas? 11 abad 4 tahun. 11 abad 4 tahun. So ini jawapan untuk nombor 6 yang terakhir. Okey? Dah kelas? Dah. Okey. Kalau ada jalan kerja yang tertinggal, awak boleh tengok balik rakaman. Okey. Boleh tengok balik rakaman ya. Cikgu, yang ni kena tanda guna pen merah ke? Apa tadi kamu nak tanya? Kena Hello? tanda guna pen merah. Tanda terus guna pemerah sebab kita tak tahu sekolah balik bila kan. Dibuatnya tak sekolah sampai hujung tahun, buku awak tak bertanda-tanda pakai pen merah. Macam mana? Tandakan saja. Okey? Tandakan saja. Lepas tu nanti cikgu akan share lepas ni dalam WhatsApp kelas link untuk awak hantarkan gambar tugasan. Kalau macam hari ni ada 3 muka surat, jadi ada 3 gambar. 1 gambar, 1 muka surat. Lepas cikgu dah tanda, dah semak awak punya tu, cikgu akan hantar ke grup Telegram. Awak boleh tengok dalam grup Telegram. Benda yang awak buat tu betul ke tak betul, lengkap ke tak, perlu ke buat pembetulan lagi. Nanti cikgu akan sebutlah dalam grup Telegram. Okey kelas? Okey. Ada apa lagi nak tanya? Okey. Tak ada.
Ya. Okey, itu saja setakat hari ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi cikgu. Bye. wabarakatuh. Salam cikgu. Bye, cikgu. Bye. Bye-bye.